Salam reformasi, Tachahau, Wanakem, selamat malam saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton di YouTube channel Perasan Kumar Berkasam. Hari ini kita telah mendapati dan ada yang membaca berita-berita yang hangat mengenai isu-isu politik semasa. Kita telah menerima pelbagai info dan juga maklumat terkini mengenai langkah-langkah yang diaturkan oleh pemimpin politik. Dan hari ini dalam kalangan rakyat Malaysia telah bermain 3 calon Perdana Menteri yang kita rakyat Malaysia mahu, majoriti rakyat Malaysia mahu adalah yang pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang kedua kita melihat Tengku Razali, Ahli Parlimen Gua Mosang dan juga penasihat UMNO, Majlis Penasihat UMNO juga telah menjadi antara calon Perdana Menteri dalam kalangan uh, pemimpin politik maupun penyokong-penyokong daripada Barisan Nasional, UMNO dan juga lain-lain. Dan yang ketiga, kita juga melihat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita melihat semalam pejuang telah mengeluarkan kenyataan bahawa pejuang mencalonkan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon Perdana Menteri. Dan ada juga yang mengatakan bahawa Datuk Seri Azmin Ali juga mempunyai peluang untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dan apabila kita melihat semalam kita menerima info daripada sumber yang sahih juga, mendapati bahawa dalam pertemuan semalam Datuk Seri Zahid Hamidi bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin dan beberapa pimpinan politik utama daripada Barisan Nasional dan juga Bersatu telah berjumpa dan telah kita menerima sumber itu mengatakan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi telah ditekan dan mendapati Datuk Seri Zahid Hamidi telah keluar kerana telah dipaksa untuk menandatangani SD untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau tidak menyokong, kemungkinan besar beliau akan dipenjarakan. Beliau telah diugut dan sumber itu juga mengatakan beliau telah beredar selepas itu dengan keadaan yang marah. Dan hari ini kita melihat mungkin akan ada mesyuarat muafakat nasional antara PAS dan juga UMNO untuk membuat kata putus sama ada Bersatu boleh dibawa masuk ke dalam muafakat nasional ataupun tidak. Dan juga kita melihat esok merupakan kemuncak kepada semua parti politik kerana Majlis Tertinggi UMNO akan bermesyuarat pada hari esok dan kita yakin bahawa ada sumber yang mengatakan yang mungkin UMNO akan keluar daripada Perikatan Nasional ataupun yang kedua mungkin UMNO akan kekal bersama dengan Perikatan Nasional. Tetapi kita juga bermain dalam fikiran kita sama ada apa yang syarat-syarat yang diletakkan oleh UMNO kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, sama ada mereka hendak mahu menerima jawatan timbalan Perdana Menteri ataupun mereka juga telah mengatakan yang mereka mahu menjawat kementerian atau position menteri-menteri yang penting dalam kabinet. Dan ini merupakan hari-hari yang Muhyiddin Yassin sedang menghitung kerana kita mendapati seperti yang Tengku Razali telah keluarkan dalam surat usul tidak percaya terhadap Muhyiddin Yassin. Kita melihat pada peringatan ketujuh surat tersebut telah mengatakan bahawa Kuli telah ditawarkan jawatan penasihat Petronas oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan ini Kuli mengatakan ini adalah satu penyogokan politik yang telah dimainkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk beliau kekal berkuasa sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dan kita juga daripada Angkatan Muda Keadilan Malaysia 2 hari 3 hari yang lepas, YB Wikiat telah iaitu setiausaha pengelola Angkatan Muda Keadilan telah membuat satu laporan polis disusuli oleh negeri-negeri seperti Johor, AMK Johor, AMK Melaka. Saya sendiri telah membuat laporan polis terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga AMK Negeri Sembilan, dan juga hari ini AMK Kedah juga telah membuat laporan polis terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana beliau telah membuat penyogokan politik secara senyap untuk mendapatkan sokongan ahli-ahli parlimen supaya beliau boleh kekal berkuasa sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dan saya melihat peluang untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 adalah peluang yang begitu cerah pada kali ini. Kerana kita melihat antara UMNO sendiri berpecah kepada antara tiga kumpulan.
dalam Bersatu juga sedang bergaduh besar uh, dengan UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO, dan kita melihat semalam juga UMNO Perak telah mengeluarkan kenyataan yang mereka tidak berpuas hati dengan Menteri Besar Perak iaitu Pejah daripada Bersatu. Sekarang beliau adalah timbalan Presiden Bersatu. UMNO tidak berpuas hati dengan Pejah kerana beliau telah melantik dalam kalangan UMNO untuk menjawat jawatan tanpa berbincang dengan UMNO itu sendiri, dan ini merupakan peluang yang kita ada. Pakatan Harapan dan juga rakyat juga sedang menanti siapakah Perdana Menteri yang seterusnya yang akan memimpin Malaysia, dan saya yakin dengan pengalaman yang dimiliki oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tidak boleh menafikan beliau merupakan antara Menteri Kewangan yang terbaik, empat Menteri Kewangan yang terbaik di dunia yang telah dinobatkan oleh Euromoney dan juga Asia Money juga pada ketika itu telah menobatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Kewangan terbaik di Asia. Dan kita perlu, rakyat Malaysia, negara kita perlu menggunakan peluang dan juga pengalaman yang dimiliki oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mengukuhkan ekonomi yang meleset begitu selepas COVID dan juga PKP telah dilaksanakan. Dan saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu membawa Malaysia ke peringkat yang seterusnya. Dan saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mempunyai pengalaman yang luas, dan juga beliau merupakan seorang pemimpin politik yang melihat semua kaum secara adil dan saksama, seperti yang beliau sering ungkapkan. Anak Melayu, anak Cina, anak India, Kadazan, Murut, Iban, Dayak, orang asal, semua merupakan anak Malaysia. Dan ini merupakan pemimpin yang kita mahukan. Dan 20 tahun sudah berlalu, lebih daripada 20 tahun berlalu, reformasi telah dilaungkan, dan tahun ini merupakan mungkin peluang yang terbaik untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dan saya yakin pada malam ini satu keputusan yang besar juga mungkin akan dibuat oleh Muafakat Nasional, dan keesokan hari merupakan hari kemuncak Majlis Tertinggi UMNO untuk membuat keputusan terakhir mereka, sama ada mereka masih kekal dengan Perikatan Nasional ataupun mereka menarik diri dan jatuhnya kerajaan Perikatan Nasional. Dan selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 23 September yang lalu dan juga pada 13 Oktober yang lalu, beliau telah membuat kenyataan media dan juga berdepan dengan media, dan saya yakin dengan majoriti yang dimiliki oleh beliau, hampir 120 dan ke atas, sudah tentunya kerajaan Muhyiddin Yassin telah jatuh pada hari tersebut. Dan hingga kini kita melihat kerajaan Muhyiddin Yassin yang dibentuk melalui kerajaan pintu belakang, dan juga seperti Tok Guru Hadi Awang mengungkapkan, kerajaan yang ditebuk melalui atap ini sudah pun jatuh. Dan saya yakin dengan kebijaksanaan yang di Pertuan Agong, beliau mungkin akan bertemu dengan semua ketua-ketua parti selepas berakhirnya PKPB di Selangor, Putrajaya dan juga wilayah persekutuan. Dan saya yakin dan kita melihat ini merupakan masa-masa yang dihitung oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk beliau berundur daripada kancah arena politik ini. Dan saya mengucapkan dan juga mendoakan kepada rakan-rakan yang berada di Sabah dan juga di negeri-negeri yang mempunyai kes COVID yang tinggi ini, agar mereka selamat dan juga mereka mempunyai kesihatan yang baik untuk terus melawan COVID ini. Dan saya yakin kita juga mampu melakukan yang terbaik untuk negara Malaysia dan juga negeri tercinta kita ini. Dan saya mengucapkan selagi-lagi terima kasih kepada semua yang menonton dan memberikan sokongan kepada semua pihak dan juga kepada saya, dan saya yakin semua akan bekerjasama ke arah Malaysia yang lebih baik. Sekian, terima kasih, share, Nandri.